mempelajari makhraj yang akhir sekali. Makhraj am nama dia, yang keluar daripada al-khayshum. Ini khayshum ni, rongga hidung. Apa yang dapat keluar daripada rongga hidung ni anak? Keluarnya satu makhraj saja sini, iaitu makhraj yang ke-17, yang akhir sekali. Apa yang dimaksudkan makhraj 17 yang anak? Yang keluar bukannya huruf, yang keluar gunnah. Apa arti gunnah? Dengung. Dengung apa? Yang ada pada huruf nun dan mim. Itu makna gunnah, ya, bukan huruf. Gunnah, dengung yang keluar pada nun dan mim. Ini banyak tempat kita dapat dengar anak. Di antaranya kita dapat dengar hukum wajibul gunnah seperti inna, imma, ataupun idgham al-gunnah, ataupun idgham mutamassilain, ataupun ikhfa hakiki, ikhfa syafawi, ya, seperti min syarri tarmihim bihijaratin. Kemudian dalam iqlab min ba'di. Kita sudah belajar dulu ni. Kita dah faham segala dengung-dengung yang terbaik pada 6 tempat ni. Inilah dengung yang keluar pada rongga hidung. Jadi kita nak tahu pula apakah yang dikatakan dengung ni, apa anak-anak? Apa maksud dengung? Dengung ialah satu sifat bunyi yang berbeza daripada bunyi huruf yang lain. Huruf lain tak ada bunyi dengung selain daripada nun dan juga mim. Kenapa? Kerana bunyi ni menerusi dalam rongga batang hidung saja. Yang lain semua keluar daripada lidah, daripada halqum, daripada bibir. Tapi ini pada rongga hidung dia tak ada keluar huruf. Dia keluar bunyi dengung saja. Kali ini apabila kita katakan dengung, langit-langit lembut diturunkan anak-anak. Langit-langit lembut yang di belakang dekat tekak tu, kalau bunyi dengung dia kena turun. Itu bezanya dengan huruf-huruf. Apa dengung yang sebenarnya ilmu tajwid? Dengung ialah suatu suara yang merdu, yang keluar daripada batang hidung, yang terdapat pada huruf tadi yang kita katakan nun dan mim, dan juga baris dua, di mana lidah tidak sekali-kali mengambil peranan ketika melafazkannya. Lidah tak ada mengambil peranan. Kenapa? Sebab dia keluar pada batang hidung. Sebab itu lidah tidak ada ambil peranan. Kemudian gunnah ni berbagai martabat ada anak. Dikatakan ada 5 martabat. Kalau dia jadi idgham kamil, itu martabat yang pertama sekali anak-anak. Kalau jadi gunnah, dia kata idgham dalam gunnah, martabat yang kedua. Kalau pada ikhfa, baik iqlab, dia kata martabat yang ketiga. Kalau pada bahagian nun yang mati yang bertemu dengan hukum izhar, itu bahagian keempat. Yang akhir kalau dia berbaris, na, ma, itu bahagian kelima. Ada juga bunyi dengung tapi tidak kedengaran. Ma, a, na, ada juga. Itu dia punya martabat. Jadi kali ini cikgu nak cuba sekali lagi anak-anak, daripada apa yang telah kita fahami, huruf-huruf yang keluar sama daripada lidah, ataupun yang keluar daripada halqum, atau daripada bibir. Ini soalan percubaan, soalan latihan anak. Cuba kita perhatikan anak dalam soalan ini. Yang pertama kita soal kepada Izzat. Kepada Izzat anak, ya. Sekali lagi kita tengok bagaimana fahaman dia. Dalam huruf dad, cikgu nak tanya di mana makhraj huruf dad. Cuba terangkan dia. Di tepi tengah lidah, di tepi tengah lidah yang diangkat ke geraham di atas. Itu tepat. Tepat betul. Asal dia kata tepi lidah yang dia angkat ke gigi geraham di atas sama ada kanan kiri, memang tepat. Apa sifat yang perlu kita amalkan? Ada 3 sifat cikgu. Ya. Iaitu istitalah, itbaq dan isti'la. 3 sifat mesti. Istitalah panjang dalam makhraj. Itbaq lidah dia melekap ke langit keras di atas. Isti'la mesti ditebalkan bunyinya. Ini tepat jawapan Izzat anak. Kita cuba lagi, kita duga lagi, tengok bagaimana kepada Muhammad Taha soalan ini. Bagaimana makhraj huruf ain? Makhraj huruf ain ialah dengan menyempitkan rongga tekak dan menarik pangkal lidah ke bawah di tengah rongga tekak. Kali ini kena sempitkan ni rongga tekak. Kemudian pangkal lidah kena tekan turun ke bawah halqum, baru dia bunyinya. Kalau jadi hamzah. Baik, apa sifat yang perlu kita amalkan? Sifat yang kita perlu amalkan ialah sifat istifal dan sifat jahar. Jahar dan istifal. Istifal apa artinya? Bunyi tipis. Jahar, angin tertahan. Ini perlu. Kalau tidak dia jadi huruf apa?
huruf ha nanti. Itu beza ha dengan ain. Soalan yang ketiga, kita tanya kepada Muhammad Amin, anak-anak ya, bagaimana dengan huruf jim? Di mana makhraj dia? Makhraj huruf jim itu di tengah lidah yang diangkat ke langit atas itu. Tengah-tengah lidah. Sini. Artinya tengah lidah apa? Selepas sebelum huruf. Dia ada 3 huruf. Jim, shin, ya yang tidak menjadi mad. Katanya diangkat tengah lidah ke langit keras di atas. Jadi tentu bunyi begitu. Aj. Baru tepat bunyinya. Baik, apa sifat-sifat yang perlu kita amalkan? Sifatnya iaitu jahar, syiddah, qalqalah, istifal, infitah dan ismat itu. Banyak. Dia ada 6 sifat. Cikgu minta 3 sudah cukup. Cuba yang perlu. Qalqalah, Qalqalah. Dia ada bunyi aj. Mesti ada bunyi. Lagi? jahar, Jahar, angin tertahan. Mesti. Jangan keluarkan angin. Lagi satu. syiddah. Syiddah. Suara pun tertahan. Jangan lepaskan suara. Aj. Tahan. Itu dia. Kita sudah cuba dapat dijawab dengan tepat huruf jim. Suhana. Kita tanya pula dengan dia anak. Cuba huruf fa tadi macam mana kita nak keluarkan makhrajnya. Cuba terangkan. Dengan perut bibir di sebelah bawah diangkat ke hujung gigi di hadapan. Ingat anak ya. Perut bibir yang di bawah ni. Bibir satu je. Diangkat ke gigi hujung yang atas ni. Ke hadapan dia. F. Apa sifat kita nak amalkan? Ia beramal dengan sifat hamas dan istifal. Hamas dengan istifal. Hamas sepertinya ada keluar apa? Angin. Keluar udara. F. Istifal bunyi sentiasa tidak tebal tetapi tipis. Fa. F. Kita bertanya terus kepada Mastura pula anak-anak. Dengan makhraj huruf za. Bagaimana pula huruf za? Ya cikgu, makhraj huruf za keluarnya dari tepi hujung lidah dan diangkat ke tepi hujung gigi di atas. Tepi hujung lidah. Dia angkat ke hujung gigi hadapan yang di atas. Inilah. Bukan bawah. Jadi kalau za kita matikan nampak? Begitu cara makhrajnya anak. Baik, sifat kita nak tahu. Kalau tahu sifatnya lagi terang, cuba. Sifatnya itbaq dan isti'ala cikgu. Itbaq. Isti'ala. Jangan lupa anak. Itbaq artinya lidah melekap ke langit atas yang keras ni. Dia naik ke atas. Kemudian isti'ala mesti huruf ni ditebalkan. Mesti huruf ni berbunyi besar, gemuk. Kalau tak digemukkan dia bunyi jadi zal. Dia tipis pula. Soalan yang akhir. Bagaimana kita tanya kepada Zahra kalau ya yang menjadi mad ini? Di mana makhrajnya dulu? Coba terangkan. Di mana makhraj ya yang menjadi mad? Bukan yang berbaris. Yang menjadi mad. Coba. Makhrajnya keluar dari jauf, rongga tekak dan mulut cikgu. Jauf inilah. Kita kata rongga tengkuruk. Pedak sini. Kalau dia mati, dia kata itulah rongga tengkuruk keluar pada dalam ni. Dia jadi mad. Kalau dia berbaris, dia keluar tengah lidah. Ini dalam rongga ini. Baik, sifat apa yang perlu kita amalkan? Hendaklah diamalkan dengan sifat istifal. Istifal tipis ya. Jahar mesti angin itu tertahan. Dan rakhawah. Rakhawah mesti dilepaskan suara. Atau panjang. Jadi bagaimana anak-anak semua? Para penonton, banyak kali dalam pelajaran kita banyak soal-soal jawab. Kerana inilah kalau ada soal jawab artinya rakan anak telah faham. Bukan diam saja, tidak ada soalan, tak ada apa, erti tak dapat lagi. Jadi bila soal jawab ada artinya mereka semua faham. Jadi apa yang kita faham anak sudah habis sekali di kita.
dalam bahagian makhraj yang keluar pada lidah. Yang keempat ni yang habis, dan yang kelima sudah masuk, makna sudah berakhir kita tentang makhraj yang telah kita fahami. InsyaAllah kita beralih kepada pelajaran lalu pula hingga kita bertemu